itu iaitu menghimpun kedua Allah dah akan sekalian aqaid. Kalimah la ilaha illallah tu yang menghimpun segala aqaid, yakni simpulan iman yang 50 di atas perkataan masyhur. Ataupun kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghimpun segala akidah, iaitu 58 di atas perkataan yang menyabit oleh Imam Qadi wa Imamul Haramain dan pula Abu Mansur Maturidi tu 58. Tu pada kata iaitu menghimpun keduanya. Kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menghimpun akan sekalian aqaid, yakni aqaidal iman. Ia himpun sekalian daripada simpulan-simpulan iman. Tapi kata ia himpun tu takluk zarah, takluk pada menghimpun keduanya akan sekalian aqaid, takluk pada himpun serta pendek keduanya. Ayat ni serta panak cakap pe keduanya, kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pendek panak cakap pe. Kalau kita tengok Allah panak sangat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dalam tu isinya dan pula maknanya dan arti kata dalam tu Allah sangat-sangat luasnya dan pula sangat-sangat lebar bicaraan. Tengok kepada keluar kelima tu Allah pendek sangat kata tapi dalam tu maknanya meliputinya lagi pula luasnya, maknanya melengkapi akidah 50 akidah khamsuna aqidatan. Pendek cakap pendeknya cerita pendeknya lafaz la ilaha illallah tapi panjang lebarnya di segi surah panjang lebarnya di segi maknanya dan kandungannya. Dah menjadi oleh syarak menjadi gapo syarak, yakni Allah Taala hakikatan tu syari, hakikatan Allah syarak ni hukum syarak. Menjadi syarak yakni pada hakikat ialah Allah dan pada majazi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu mana tanya menjadi oleh syarak pada hakikat yakni Allah dan syarak pada majazi ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi oleh syarak akan kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menjadi syarak akan kedua la ilaha illallah menjadi kawai terjemah. Tulis molek baca terjemah. Apa makna terjemah? Juru bahasa dan menjuru bahasa dan menerang dan menghurai dan menyatakan terjemah. Apa asal mana kita bahasa mana? Juru bahasa. Salah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah jadi terjemah, jadi juru bahasa dan huraiya dan nak menyata. Itu mana terjemah yakni huraiyanya dan juru bahasanya dan nak menyatanya bagi barang yang di dalam hati. Jadi salah kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni duk hurai, duk menyata, duk menyuruh bahasa, duk royak karo duk dalam hati seorang. Apabila saya kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perkataan dua perkataan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah duk jadi terjemah, duk hurai, duk menyata, duk royak karo duk di dalam hati seorang tu. Gapo perkara duk dalam hati seorang menyata? Nak menyata barang yang di dalam hati, menyata bayang pada kata barang yang di dalam hati daripada iman. Nak nyata tu apabila seorang tersebut kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, seolah Allah duk hurai perkara yang ada di dalam hati seorang. Gapo perkara duk dalam hati seorang? Allah iman dia tu teguhnya, iman dia tu kuatnya, iman dia sepenuh apa kita ni duk ngah faham ayat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sila dah makna Muhammadur Rasulullah, maka la ilaha illallah tu duk terjemah. Apa terjemah? Duk juru bahasa. Gapo juru bahasa? Duk royak, duk hurai kata dalam hati seorang tu gapo dia? Adanya iman, adanya kepercayaan dengan Allah. Kita nak terjemah. Tu supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi terjemani uluhiyah, orang nanti juru bahasa tertinggi ke Tuhan ni. Perak. Nabi tu ada setengah daripada kata terjemani uluhiyatihi. Nabi ni nanti jadi terjemah
mutarjim. Apa mutarjim? Orang nanti juru bahasa ketuhanan. Makna Nabi ni lah orang nanti duk royak, nanti duk nyata tu Tuhan kita yang bersifat dengan ketuhanan ni. Nama apa? Nama Allah. Dia duk juru bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni seolah kata orang duk juru bahasa duk royak kata dalam hati seorang ni ada iman ke? La ilaha illallah. La ilaha illallah tu duk royak, duk nyata, duk cerita tu dalam hati seorang tu ada tak? Bukan kata ada kufur, bukan ada murtad, bukan ada ridah, bukan ada nifak. Yang ni dalam hati seorang tu adanya al-iman, kepercayaan dengan Allah Taala. Tengok. Dan tiada diterima daripada seorang, tak diterima daripada seorang. Tak terima. Tak terima daripada seorang akan Islam seorang. Tak diterima. Yakni pada hukum zahir dan ini pada hukum dunia. Waidah. Tak diterimakan akan seorang tu akan Islam, tak terima Islam seorang kata seorang tu bersifat dengan muslim ataupun dia seorang Islam tak diterima melainkan dengan keduanya. Kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ning hukum zahir. Ini Jadi kalau dia mau kata, hey, mu Islam tak? Kira jawab tu, ana Muslim. Cuba mu kata, la ilaha illallah. Dia pun kata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ni pada hukum zahir, pada hukum Islam, pada hukum dunia, dia tu Islam. Walaupun hati dia tu kufur, walaupun hati dia tu nafik, walaupun hati dia penuh dengan kekufuran, tapi pada hukum zahir kata dia tu Muslim. Tak boleh kita nak bunuh tak? Tak boleh kita nak bunuh, tak boleh kita nak cicir, tak boleh kita nak haru dia, tak boleh nak haru keluarga dia, nak ambil duit dia kata, tak boleh. Hukum zahir ia Islam dah. Tapi pada hukum hakikat, hukum hati dia nafik ke apa ni, hak tu serah pada Allah. Wa hisabuhum Allah. Hisab itu di atas Allah, tapi hukum dunia dia terlepas daripada munafik, lepas daripada kekufuran. Faham tak? Pada apabila dia mati, wajib kita kena taruh dengan kubur orang-orang muslimin. Apabila dia kata la ilaha illallah, tak boleh dah kita nak bunuh dia. Pasti kapanya, orang panggil apa dia? Dia saat itu haramun damuhu, lagi pula wa maluhu wa irduhu. Diri dia haram kita nak tumpah darah, haram kita bunuh. Dan pula harta dia, maka dilarikan kita kena. Dan pula kemaluan dia, kita nak kata, mu nanti bodoh, dalam kedai kopi ramai, tak boleh. Sebab dipelerakan Islam dia, sebab dia kata la ilaha illallah. Sebab tu, seorang nak jadi Islam, tak lain, tak bukan dengan kata la ilaha illallah. Ini satu syarat bagi orang nak masuk Islam. Tak? Tapi kalau orang hidup mengucap hari-hari dah, tak boleh kita nak bunuh dia. Sebab seorang kafir nak jadi Islam, dengan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum zahir nah. Ada pula hati masalah kita kata kalau orang ni kata yang Islam yang ngaku tak. Anta Muslim? Muslim. Qul la ilaha illallah. Ya tu saya kata. Kembali kepala apa? Orang ni pada hukum zahir dia saat ni tu tidak Islam. Misalnya mata qul la anta Muslim, dia jawab tak ana Muslim. Naam ana Muslim. Qul mengkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia abai. La aku tak kata. Orang ni pada zahir kata setengah ulama dia tu bukan Islam. Pada hakikat dia tu Muslim. Dia tu mukmin. Tapi pada zahir dia tak saya sebab itu saya mengucap. Tapi kata setengah apabila hati dia berimej dah, maka dikata dia tu Muslim macam tu juga. Tengok lagi. Dan ketahui olehmu bahawa tarjumah. Baca tarjumah tu. Tarjumah bukan baca tarjamah. Baca molek kena. Bahasa Arab tu. Dan ketahui olehmu bahawa tarjumah la ilaha illallah, yakni balik bahasa la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu. Pada bahasa Melayu itu gapo la ilaha illallah. Dah. Tiada Tuhan. Banyak tu bahasa Melayu. Balik bahasa Melayu, terjemah bahasa Melayu, tiada Tuhan. Luqman lepas. Tiada Tuhan melainkan Allah. Banyak tu ya bahasa Melayu, tidak Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan. Tuhan buza, Tuhan berhala, Tuhan pokok kayu, tak ada. Semua tak ada Tuhan. Malaikat yang adanya Allah Ta'ala. Tuhan yang disembah dengan sebenar, Tuhan yang ada hak sungguh, ialah Allah. Itu terjemah bahasa Melayu cara ringkas. Artinya, arti bagi tiada Tuhan malaikat Allah dah. Artinya, yakni maksudnya, maksud bagi kawa, tiada Tuhan malaikat Allah tu, tak molek. Artinya, yakni maksudnya, maksud tiada Tuhan malaikat Allah ni. Tiada tak ni nak saat ni tu orang panggil terjemah cara balik bahasa Jawi, bahasa Arab mari kepada Jawi, tiada Tuhan malaikat Allah. Hak tu balik bahasa. Hak tu terjemah bahasa betul-betul. Adapun arti kata maksud daripada tiada Tuhan malaikat Allah, hak ni nak oyak maksud.
Ni nak ayat kesimpulan daripada tiada Tuhan malaikat Allah tu. Deh. Tiada Tuhan yang disembah. Tak ada Tuhan yang disembah. Hak ni maksud dah ni. Hak ni nak ayat kesimpulan pendek kata daripada tiada Tuhan malaikat Allah. Yang ni tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu. Tuhan hak disembah dengan sebenar itu. Ada. Tuhan semua sebenar tu ada. Ada sungguh. Ada zati. Ada wujudi. Ada kamil. Ada hakiki. Ada pun Tuhan lah. Dia mengaku Tuhan sepuah berala. Ada sungguh kaya. Dah sungguh kerana ia kena buat. Lepas dia ada zati, ada sejati. Ada sejati ke mana ia ada mula. Lepas tu ada sejati ke mana ia tu kena buat oleh orang-orang buat dia. Lepas tu dia tu tepuh tak dengan binasa. Ia tepuh dengan binasa satu hari hacau. Lepas tu dia tu sedia kala. Ia ada mula, ada hari mula. Lepas tu ia ada binasa, ada kesudah. Lepas tu ia menyamai dengan makhluk. Sebab patung seekor ni. Kadang-kadang serupa dengan patung seekor lagi. Sebab tu ada ia tu bukan ada sungguh. Ada ia bukan ada zati. Ada ia bukan ada sungguti. Ada ia bukan ada kami. Tapi Tuhan yang ada sungguh. Tak balah dengan makhluk. Tak balah dengan hak tu. Tak balah dengan ni. Ada sejati. Ada sungguti. Ada hakiki. Tak ada hari permulaan bagi ada. Dan pula tak ada kesudah. Siapa ya? Allah. Ada pun Tuhan lain? Tuhan lain ada juga. Tapi bukan zati. Ada juga bukan hakiki. Ada tepuh dengan kesudahan. Ada hari permulaan bagi adanya. Sebab tu orang panggil ada lah. Tak sebenar. Deh. Malaikat orang panggil yang disembah dengan sebenar itu ada. Siapa dia? Deh. Malaikat Allah. Malaikat Allah. Nafi tika tu kita ayat dah. Nafi la ilaha illallah. Nafi lah ni. Tengok. Kita tengok sini. La ilaha illallah. Ni. Nafi ni. Ni. La ilaha. La. Ketika ni orang panggil la ni. La nafi jenis. La nafiyatun. Faham molek ni. Kita duk ngaji nahau dah beriti mula. Nafi jenis. Jenis Tuhan semua nafi. Ketika ni la, ketika ni panggil la nafi jenis. Bukan apa? Bukan la nafi ke? La nafiyatun liwah dah. Bukan la menafi seorang. Dah. La ketika ni orang panggil la nafiyatun lil jengsi. La nak menafikan jenis Tuhan. Sebut kata jenis Tuhan semua dinafi. Ditolak. Dimeniadakan akan dia. Faham tak? Nafi jenis makna tak nafi semua jenis Tuhan. Faham? La ni kita panggil la nafiyatun lil jengsi. La nak menafi jenis. Sebab kita kata la rajula fiddari. Tak ada jenis seorang laki-laki. Seorang pun jenis laki-laki. Umar tak ada jenis laki-laki. Bakar tak ada. Dolah tak ada. Zakaria tak ada. Kosing tak ada. Sebut kata jenis laki-laki. Tak ada seorang buta oleh rumah. Faham tak? Tu jenis orang panggil menafi jenis laki-laki. Ni nak menafi jenis Tuhan. Sebut kata jenis Tuhan. Tak ada belakang. Dah. Kama dia tika ni ulama tan la ilah menafi tika ni menafi Tuhan semua. Kama dia dalam lapan ni masuk Tuhan kita ni. Dalam lapan ni. Dalam lapan ni masuk. Masuk Tuhan berhala. Masuk Tuhan ke? Tuhan berhala. Dah. Masuk Tuhan ke? Masuk Tuhan. Tuhan ke apa? Masuk Tuhan pokok kayu. Pokok kayu. Tuhan pokok kayu masuk lah ni. Tuhan dia meluk semua pokok kayu. Dia merikatkan kuning, kan merah, kan hijau. Masuk dalam tu. La ilaha. Dan Tuhan kita. Tuhan kita masuk sini ni. Tuhan kita pun masuk. Dah. Tuhan kita masuk juga dalam la ilaha. Tetapi Tuhan kita masuk sini. Masuk Tuhan kita. Pada lafaz. Masuk Tuhan kita ni. Kau ni pada lafaz je. Turai molek tu nama tak faham tu. Payah kita dalam ni. Masuk Tuhan kita dalam nafi la ilaha. Tapi menafi Tuhan kita dalam ilaha ni, orang panggil nafi lafaz saja. Nafi tahu masuk Tuhan berhala. Masuk Tuhan apa? Tuhan pokok kayu dia mau semua. Masuk tunggu kayu. Masuk apa lagi kita kata? Besi dia mau semua. Masuk farah dia mau semua. Masuk dalam ilaha. La ilaha. Tapi Tuhan kita pun dinafi juga. Tapi menafi ketika ni Tuhan kita kata tidak jenis Tuhan. Tuhan kita pun ternafi. Yakni ternafi pada lafaz jua. Tapi pada makna Tuhan kita tidak ternafi. Kalau Tuhan kita juga ternafi dalam ilaha, maka tak sah wa illallah. Sebab illallah nak menafi semua Tuhan yang lain yang umum, maka nak isbatkan Allah. Kalau Tuhan kita ternafi juga pada makna, maka tak sahlah istisna dengan illallah. Faham tak tu? Dalam sikit tu. Dalam sikit tu. Dia menafi semua tu. Menafi semua. Tengok.
Tu dia artinya nak oyak arti lagi. Dah ni oyak bahasa tidak Tuhan malaikat Allah. Maksud daripada tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya dah itu ada. Sebenarnya pada pihak ada ialah malaikat Allah. Nak oyak arti lagi, nak kupas lagi, nak kerana, nak pelik ke? Nak berdalai lagi. Lagi pula orang panggil nak terak lagi. Artinya nak terak lagi, nak berdalai lagi. Saat ni kita tahu qada terjemuh balik bahasa tiada Tuhan malaikat Allah, hak tu balik bahasa Arab mari pada bahasa Jawi. Maka yang maksud daripada bahasa Arab bahasa Jawi, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu Allah. Padanya malaikat Allah. Lepas tu nak terak lagi, nak berdalai lagi. Nah, artinya arti bagi tiada Tuhan malaikat Allah. Arti la ilaha illallah ni bahawa Tuhan yang sebenar itu. Tu teruk lagi tu, dalil lagi tu. Dah. Bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua. Satu ya. Tuhan hak sebenar, Tuhan hak sungguh, Tuhan hak sungguti, Tuhan hak hakiki, Tuhan hak sejati. Ya weh. Satu tu mana? La ilaha illallah, Tuhan hak sebenar, Tuhan hak sungguh, Tuhan kita kena sembah sungguh, yang layak kita sembah, yang layak kita ibadat. Satu jua, iaitulah yang bernama Allah tu lah, dengan tiada yang lainnya lain pada Allah. Yang bernama ini yang bernama Allah tu lah. Iaitu Tuhan yang satu ni yang bernama, yang bernama Allah dengan tiada lainnya lain pada Allah sekali-kali. Sekali-kali. Gitu dulu. Tengok molek. Maka kelimah la saya kata kelimah la tu itu menunjuk apa? Atas nafi. Tunjuk atas nafi. Artinya arti nafi meniadakan, tak molek. La tu la saya kata pati lu tadi kita hurai sekali lagi. Tak molek. Dan la itu menunjuk atas nafi. Apa artinya arti nafi? Artinya arti nafi meniadakan. Itu bahasa kita meniadakan apa makna niada? Yakni menidakkan. Mentakdakkan, meniadakan, menidakkan, mentakdakkan. Dan kelimah ilaha. Ilaha. Gapo kelimah ilaha? Itu manfiyun. Baca lah. Hak tu nafyun. La tunjuk di atas nafyun, tunjuk atas nafi. Adapun kelimah la ilaha. Itu manfiyun. Baca lah. Manfiyun. Dikatakan manfi. Apa makna manfi? Artinya yang dihukum dengan tiada adanya ada Tuhan. Tiada adanya ada Tuhan. Tak ada Tuhan semua tu, tak ada Tuhan sebenar, hak semua sebenar. Tuhan hak satu, Tuhan yang disembah dengan sebenar, itu ada malaikat Allah. Tu dia. Yang dihukum tu ana manfi yang dihukum dengan tiada adanya, tiada ada Tuhan, malaikat Allah. Dan illa itu menunjuk atas istisna. Waidah. Tunjuk di atas istisna. Apa bahasa Nabi tak? Istisna yakni nak menyepok dan nak mengkeluar. Gitu. Istisna mana? Nak menyepok dan nak mengeluar. Artinya arti istisna bahasa kita kecuali. Kecuali itu baca. Kecuali itu istisna. Iaitu kecuali ni mengeluar dan menyepok. Gitu. Mengeluarkan dan menyepokkan barang yang kemudian, barang yang dulu. Makna kata istisna ni nak menyepokkan dia daripada perkara yang terdulu. Barang yang dulu apa? Barang yang dulu. Tak tulis itu. Apa makna? Yakni daripada mustasna minhu. Maka illallah ni iaitu baik daripada mustasna minhu. Mana? Ilahan. Ilahan umum. Tiada jenis Tuhan. Tuhan batu, Tuhan berala, Tuhan tokong, Tuhan pangkayu, Tuhan panggil umum. Maka illallah ni tersepak dan terkeluar kecuali tubik daripada ilahan. Dan kelimah Allah itu mustasnan. Apa? Lafaz yang dikeluarkan daripada mustasna minhu. Artinya yang dikecuali, iaitu yang dikeluar daripada nafi yang dulu. Artinya yang diisbat kemudian daripada nafi. Tengok. Kita buat molek dah, faham molek. Ni payah sikit, lepas tu dia mau kat fikir dah. Puak-puak pandai dah tengok molek. Lepas tu pergi suruh kau adik molek. Hak boleh faham. Lepas tu royak we baik-baik. Jangan duk tipu ke dah, jangan duk tipu ke. Royak we betul nah, royak we betul. Musa dah Musa. Musa ni gelia kau ni. Mana? Duk kat mana dah? Duk pergi ke mana? Tengok dah, dia nak tu dah. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma sayyiban nafi'ah.
Minta Tuhan datang ke hujan rahmat, minta lepas pada ribut dan pula bala-bala semua. Minta lepas pada bala-bala ribut pun semua. Tengok. Khulasah, nah. Kini kita nak cara la ilaha illallah. Tulis molek. La ilaha illallah. Dia tak tulis orang tu tak ada tunaikan hak dia nah. Ati haqqin haqqahu nah. Tunaikan hak masing-masing nah. Hak kita ngaji kena tulis dah. Kemudian la ilaha illallah. Tengok. Kita ambil pada awal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia katanya dah. Tengok. Satu daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah. Tu dia. Nah, akan segala aqaidul iman. Nah, serta pendek nah. Kataannya. Dah kataannya dan tuturannya. Kitaannya. Yang kedua, dua kelas ilmu ini terjemah dan juru bahasa cerita nah. Perkara yang ada. Dah. Tulis dah. Dia tak tulis orang tu tak tunaikan hak-hak yang ngaji. Lepas tu tak beri berkat dia. Nah. Mana kata jurubahasanya? 3. Nah. Tak jadi seorang Islam Nah, maka apabila seorang berkata la ilaha illallah berkata la ilaha illallah
Ha. Ha, tulis molek jangan gaduh sapu ke. Muhammad Rasulullah nah maka diharamkan nah. Buat tulis sudah gaduh sapu ke. Saging gaduh sapu nah. Maka haram. Ha, kita nak bunuh akan dia. Kerana nah sebeda Nabi al-muslimu nah akhul muslimi haramun damuhu nah wa maluhu wa irduhu. Ha, tulis dia nah. Tulis molek au kama qol. Ha, dah ni kalimah la ilaha illallah. Ah. Satu lagi nah la ilaha illallah nah. La ilaha illallah maka terjemah dah yakni balik bahasa Jawi. Bahasa Melayu. Dah. Betul-betul. Iaitu nah. Iaitu tiada Tuhan malaikat Allah. Tiada Tuhan malaikat Allah tu bahasa Jawi betul-betul. Satu nah. Artinya yang pertama. Arti yang pertama yang faham nah. Yang pertama yang dipaham daripada terjemah itu. Tiada Tuhan. Tengok molek. Tiada Tuhan. Yang disembah. Yang disembah dengan sebenar itu. Itu ada. Itu ada. Malaikat Allah. Malaikat Allah. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua. Teruk yang kedua pula. Nah. Yang kedua. Nah. Tiada bahawa nah. Tuhan yang nah. Yang benar. Itu satu jua. Nah. Yang bernama Allah. Nah. Sekali-kali ni arti dia. Nah. Arti dia. Nah. Dan pula la ilaha illallah. Nah. La ilaha illallah. Dah la ilaha illallah. La tika ni dia panggil la
Nafi jenis. Dah. Bukanlah nafiyatun lil wahdah. Dah. Yakni menafi semua Tuhan. Tuhan tu dah semua Tuhan. Tuhan mana? Tuhan berhala. Tuhan batu. Tuhan pokok kayu. Tuhan kita Allah. Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah menafi denganlah jenis ini pada zuhir lafaz jua. Tiada menafi pada makna. Kalau menafi pada makna gatik, pada makna gatik, nascaya tiada sah isbat pada illallah. Isbat pada illallah. Dah. Kama dia la ni orang panggil la. Kama dia la kata artinya la tu menunjuk. Artinya menunjuk. Menunjuk ke apa dia? Di atas nafi. Arti apa? Meniadakan atau menidakkan. Tulis sosok dah. Menidakkan. Kemudiannya ilaha ni sosok kita sosok sudah faham. Ilaha dikatakan iaitu mangfi. Iaitu mangfi. Mangfi artinya perkara yang dinafi dan disepak. Disepakkan dengan la. Dengan la arah nafi. Dah. Illa tu. Illa. Lagi. Illa. Illa iaitu istisna. Istisna artinya kecuali. Kecuali illallah Allah. Lafaz apa dia? Mustasna. Witi soso ni pada lafaz masalah ilah illallah. Iaitu artinya yang dikeluarkan daripada mustasna minhu. Daripada mustasna minhu ialah ilaha. Tengok. Tak kalah kita pergi sikit apa dia? Tengok sini. Tak sini tengok. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak kalah semua. Lepas tu pergi baca tak lagi La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perhati molek. Kita ambil kesimpulan yang mudah-mudahnya daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hak ni akidah kita 50. Maka dalam la ilaha illallah satunya menghimpun dua kalimah ini akan segala aqaidul iman. Segala aqaidul iman. Dalam la ilaha illallah menghimpun 50 akidah secara ringkas. Sebab kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ada terkandung, ada melengkapi di dalamnya 50 akidah secara ringkas. Kecek la ilaha illallah dalam itu ada apa ya? Ialah adanya gawa 50 akidah. Supaya kita kecek di hari ni hak baru-baru, supaya sebut kata 7. Kan nyata 7-11. Dalam tu ada dengan air manis, dalam tu ada dengan susu, dalam tu ada dengan tepung, dalam tu ada boleh belajar duit kereta, dalam tu boleh beli kafe, boleh kau. Sebab tu 7-11. Tak ada kena ayat tahu kafe ada dalam tu tak ada kena ayat tepung dah roti tak ada ayat. Sebab tu 7-11 tergambar oleh otoritas ada sebuah ayat kita kandang. Tak? Sebut kata la ilaha illallah. Di dalam itu ada wujud. Dalam itu ada kidam. Dalam itu adanya baqa. Dalam itu adanya mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Dalam itu ada qiyamuhu ta'ala bin nafsi. Supaya kita sebut saya ingat ni.
Orang panggil menghimpun segala aqaidil iman secara apa? Serta pendek kata-kataannya. Pendeknya kata la ilaha illallah. Sebut-sebut tak 7-Eleven. Dalam tu ada dengan susu, susu masai, susu manis, ada dengan ni saya madu, ada dengan tepung, ada dengan kacang, dah lah kau. Sebut kata la ilaha illallah serta pendeknya kelimah dan cakap tapi panjang lebarnya huraian dan surahannya. Dah. Wujud, arti apa wujud? Surah wujud siang malam, pagi malam, tak habis wujud. Wujud tu hebat wujud tu hebat ni. Wujud kita lagu ni. Wujud kita pesen tepuh dengan punah. Wujud tu tak tepuh punah. Wujud kayu ni dulu tak ada, lepas tu mari ada. Tu orang panggil wujud benda makhluk. Wujud Allah bukan macam tu. Di dalam kalimah la ilaha illallah ada terhimpunnya masalah aqaidul iman. Dan pula dua kalimah ni juga orang panggil terjemah. Tarjumatun. Apa terjemah? Dan juru bahasa, balik bahasa dan duduk royak dan duduk cerita perkara yang ada di dalam hati orang mukmin. Gapo benda la ilaha illallah kita dengar tak ada. Ada royak kepada orang tu. La ilaha illallah. Orang tengok, oh yang ni ada iman. Ya dia kata la ilaha illallah. Kamu di kalimah la ilaha illallah ni. Duk juru bahasanya, duk royaknya, duk huraian kata tu ayat tu di dalam hati tu ayat ada. Ada iman. Mukminun billah, mukminun bimalaikatihi. Itu mana terjemah. Duk juru bahasanya negara lu semang. Di dalam hati daripada orang beriman seorang dengan Allah dan malaikat dan lainnya. Dan pula dalam la ilaha illallah juga. Dua kalimah ni juga tak jadi seorang Islam malaikat dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau orang kafir tu cerak nak jadi dia tu muslim, dia kena kata la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka tu orang kafir nak jadi Islam syaratnya kena mengucap. Lepas tu kalau kita orang beriman, katanya mau beriman tak? Kita tak beriman. Hamun kata la ilaha illallah, kita berkata la ilaha illallah. Kita ni dihukum pada zahir, hukum pada agama, hukum pada dunia. Kita nama muslim mukmin, maka orang nak bunuh kita tak boleh. Kerana Nabi SAW katanya, al-muslimu akhul muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Orang Islam sama Islam ni diharamkan diri orang Islam dan diharamkan darah tumpah darah tak boleh. Wa maluhu ma harta dia diharamkan. Lagi pula wa irduh dan kemaluan dia dipeliharakan oleh kerajaan Islam. Kalau kerajaan Islam, kalau tak ada kerajaan Islam, sama kita tak boleh nak bunuh pergi mari. Sebab apa? Apabila ada la ilaha illallah, nak bunuh pergi mari tak boleh. Tak. Kalimah la ilaha illallah pula, maka terjemah iaitu balik bahasa Melayu betul-betul. La ilaha illallah, tidak Tuhan malaikat Allah. Macam tu ya? Hak ni balik bahasa betul-betul supaya balik Quran. Di hari ni banyak setengah-setengah tu balik Quran, terjemah Quran bukan tafsir. Faham tak? Tafsir dengan terjemah lain. Supaya tak malas sana kita kata dalam Quran alhamdulillahirabbil alamin. Balik bahasa Melayu sana. Balik bahasa Melayu betul-betul. Apa? Bermula pujian bagi Allah yang menggawa memiliki alam. Banyak tu ya. Terjemah bahasa Melayu. Tapi kalau kita pergi pada tafsir Quran, alhamdulillahirabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu sabit bagi Allah. Maka alif lam tika ni jatuh di antara isim zat dengan isim man. Apa maknanya? Ni tafsir. Kalau menterjemah betul-betul, alhamdulillah, bermula pujian-pujian sabit bagi Allah yang memilikan alam ini. Qadar tu ya orang panggil terjemah balik bahasa betul-betul. Tapi kalau nak hurai, nak tafsir, nak syarah, alhamdulillah, alif lam pada alhamdulillah, alif lam apa? Alif lam tu alif lam apa? Alif lam jenis ke? Alif lam makrifah betul-betul. Alhamdulillah bermula puji yang mana? Puji yang 4, puji koding bagi koding, puji koding bagi hadis, puji hadis bagi koding, puji hadis sama hadis. Tu orang panggil tafsir. Kamu ada alif lam yang jatuh di celah-celah di antara ismu zat dengan isim makna. Apanya lam tu? Lam tu bakal lam lil milki ka, lam tu lil ikhtisas ka, lam tu dikata lil istihqaq. Ini orang panggil hurai. Ni panggil tafsir. Orang tak panggil terjemah. Maka makna la ilaha illallah kalau kita kira betul-betul. La ilaha illallah. Kalau betul-betul la ilaha illallah ni, tiada Tuhan malaikat Allah. Ingat tu ya? Tu bahasa Jawi. Arti tu baik daripada tiada Tuhan malaikat Allah ni nak tafsir ni. Ni nak ayat arti ni nak ayat maksud kesimpulan pada tidak Tuhan malaikat Allah. Tiada Tuhan. Tuhan ni asal makna tuai. Tuhan makna tuai kita. Sebut kata ni alhamdulillahi rabbil alamin. Ni alhamdulillahi rabbil alamin. Dah. Tuhan, apa makna Tuhan ni terjemah? Tuhan bagi alam. Apa Tuhan? Tuhan ni makna tuang bagi alam. Tuai bagi Allah. Siapa ya tuai Allah? Langit bumi biar tuai. Tuai lah. Supaya tanah ni biar tuai. Allah tu. Tanah ni biar si Khalik. Tanah biar si Zaid. Tuai. Maka tuai bagi Allah, tuai bagi langit, tuai bagi bumi, tuai bagi kita, tuai bagi syurga, tuai bagi negara. Siapa ya? Allah. Sebab tu panggil Tuhan.
Tiada Tuhan, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu, dengan sebenar. Sebut sebenar, berhala tu baik tika ni, berhala keluar berhala. Tak sebenar sebab berhala ada je tak ada asal kan. Ada mari tak ada, Tuhan kita ada, tak ada mari tak ada. Benar, ada. Ada benar, ada wujud zati, ada hakiki. Siapa dia? Malaikat Allah. Nak isbatkan Allah, Allah ni sah. Kalau kita sebut Tuhan yang sebenar, berhala tak sebenar. Sebab tu tak boleh nak isbat kata illa sanam, tak boleh. Sebab ia tak sebenar. Nak kata illal baqarah, hak fuak-fuak Pakistan dan fuak India ada sembah lembu ataupun tilmu. Dia kata la ilaha illal baqarah. Boleh tak? Tengok. Kalau kita kata la ilaha illa as-sanam. Boleh tak nak kata as-sanam tu jadi benar Tuhan? Tidak jenis Tuhan, malaikat sanam. Sanam ni tidak sah diisbat. Sebab apa? As-sanam ni tak sebenar pada ada. Sebab as-sanam ada mari tak ada. As-sanam ada orang buat dia. As-sanam ada dia tu akan ada kesudahan. Adapun Allah illallah, Allah Taala ada tak ada hari permulaan. Tuhan ada tidak ada permulaan baginya. Ada bagi Tuhan tak ada kesudahan. Sebab tu sah diisbat dengan illallah. La ilaha illallah. Tapi illa sanam kalau kita nak katanya la ilaha kepada India. Dia duk sembah lembu. Illa al-baqarah. Tidak jenis tu malaikat al-baqar. Apa lembu. Maka lembu sah isbat tak sah sebab lembu mari ada permulaan. Ada dia ada kesudahan. Ada dia serupa dengan yang lain. Sebab tu ada tak sebenar. Tak sah kita isbat. Sebab tu tiada Tuhan dia ada semua dengan sebenar itu ada malaikat Allah. Arti yang dua terang lagi, dalil lagi bahawa Tuhan hak yang benar tu. Tuhan hak sungguh tu. Tuhan hak ada sungguh ni satu jua. Siapa dia? Yang bernamanya Allah. Hak ni hak benar. Hak benarnya Allah, hak lain tu tak benar. Tiada lain Allah sekali-kali. Tak ada lain pada Allah sekali-kali. Tengok lagi. La ilaha illallah. Fak ngaji nahwu. La ilaha. Kita dak ngaji dak babun nakirati babula. Apa babula? Apa dia? I'lam apa annala tangsibun nakirati. Sesungguh bosalah ni dia menasakkan ising-ising nakirah. Okey, bi ghairi tanwinin dengan tak ada tanwin. Tengok. La ilaha. Tak boleh baca la ilahan lah. Sebab dalam term nyata i'lam annala tangsibun nakirati bi ghairi tanwinin. La ni menasakkan akan ising nakirah dengan tak ada tanwin. La ilaha la nafi jenis. Ilaha ising bagilah. Illallah khabar bagilah. Tak molek sasa tu. Nahang dulu. La ilaha la nafi jenis. La tika ni panggil nafi jenis semua. Bukan la nafi wahdah. Kalau la nafi wahdah nak nafi sa tunggal je sa. Kamari tika ni nak menafi jenis tu la ilaha. Ilaha ambil pada alaha ya'lahu ilahan. Alaha ya'lahu ilahan. Ilaha tiada jenis Tuhan. Tuhan semua tak ada weh. Tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Tuhan berhala pun bukan, Tuhan pokok kayu dengan ni. Yakni la ni menafi. Menafi semua Tuhan, Tuhan berhala, Tuhan batu, Tuhan pokok kayu, Tuhan kita sendiri. Tetapi Tuhan kita Allah menafi dengan la nafi jenis pada zahir lafaz jua. Tetapi kawan, tiada menafi pada makna. Tiada menafinya. Tiada menafi pada makna. Pada makna, tak ada menafi Allah. Kenapa? Kalau menafi pada katik, pada makna katik. Menafi pada makna katik. Kalau la ilaha illallah la ilaha menafi Allah pada makna gatik. Tiada sah. Saya tiada sah. Tiada sah. Tiada sah isbat pada illallah. Kalau kita menafi Allah la ilaha menafi gatik Allah, menafi berhala, menafi Tuhan pokok kayu, menafi Tuhan kita masuk lain juga. Menafi pada makna, maka tak sah kita nak kata illallah. Sebab ketika ni dia panggil menafi Allah, menafi zuhir saja, lafaz saja. Sebab la nafi jenis menafikan lafaz engkau. Ila tidak jenis Tuhan masuk, Tuhan berhala, Tuhan pokok kayu, Tuhan ni. Tapi Tuhan kita masuk juga pada lafaz, tapi pada makna tak masuk. Sebab apa tak masuk? Kalau dia masuk Tuhan kita, maka tak sah nak isbat dengan illallah. Artilah menunjuk di atas nafi, meniadakan ataupun menidakkan. Ilaha mana kata mangfi, faham tak? La nafi. Ni mangfi, lafaz jadi nafi, lafaz yang disepak, lafaz jadi tolak. Tiada Tuhan. Tolak Tuhan tak ada. Tuhan berhala pun bukan, Tuhan kita pun bukan, Tuhan tu, Tuhan ni pun bukan, Tuhan batu bukan. Dia nak ditolak, dimenafikan. Illah nak isbat. Kata tak ada Tuhan, illah tu dipanggil istisna, kecuali. Allah dikata lafaz mustasna. Kemudian mustasna ni, dia saat ni tu sepak tu baik daripada mustasna minhu minah. Umum ni. Ni umum ni. Ni kalau mustasna minhu lagi pula amun kerana kita nak buat istisna syarat mustasna minhu itu dia kena umum dekat kita cara dekat gitu. Kamu dikata wallahu a'lam. Hagi baca tu ada tu banyak dah tu. Buka ni sikit.
Alhamdulillah. Banyak dah tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka ni pula dah. Pak kita dulu weh. Dan wajib kita iktikad sekalian makhluk itu bangkit pada hari kiamat daripada kubur, yakni dihidup segala makhluk kemudian daripada mati. Sekalian makhluk ni wajib perkara daripada iman ataupun daripada perkara yang wajib kita beriman, perkara yang wajib kita iktikad, yakni kita kena wajib kita iktikad saat itu dan kita beriman dan kita berpegang bahawa sekalian makhluk kemudian daripada mati. Dan wajib kita iktikad bahawa sekalian makhluk itu, semua kita ni makhluk. Apa makhluk? Benda yang kena sudah jadi. Benda yang sudah jadi. Benda yang ada dah. Macam kita, macam langit, macam bumi. Kita panggil makhluk. Benda yang sudah jadi. Ya Allah Ta'ala sudah menimba dah. Bangkit pada hari kiamat. Bangkit pada hari kiamat. Murad dengan makhluk ini. Masuk kita jin dan manusia. Pada hari kiamat dibangkit, ditimbu, dibangkitkan oleh Allah, diakatkan oleh Allah, ditimbu oleh Allah Ta'ala pula pada hari kiamat. Apa murad pada hari kiamat? Yakni hari malaikat Israfil siuk sunah sangkala yang kedua. Itu pada hari kiamat, yakni hari malaikat Israfil siuk sunah sangkala yang kedua. Bangkit daripada kubur. Ni orang panggil setengah daripada iman ataupun ba'dul iman, separuh daripada iman, yakni setengah daripada akidah. Wajib kita beriman kata kita semua dibangkitkan selepas daripada mati, bangkit daripada kubur pergi pada mahsyar. Yakni dihidupkan. Apa makna dibangkit? Bangkit pada hari kiamat daripada kubur, yakni menganaki ia musannif dengan kata bangkit pada hari kiamat daripada kubur. Tengok weh. Apa dia? Dihidupkan segala makhluk. Dihidup segala makhluk. Hidup semula. Mati semua. Hidup kali yang kedua. Ni kan panggil hidup kita kali pertama dalam dunia. Hidup kali pertama. Lepas tu hidup kita pula kali yang kedua. Dah. Pada alam akhirat. Dah. Hidup segala makhluk kemudian daripada mati. Sekalian makhluk. Dulu makhluk mati beh. Kita pun mati, jin pun mati, malaikat semua pun mati dah. Binatang pun mati. Lepas tu bangkit sekali mula pula. Kali yang kedua dibangkitkan oleh Allah. Tuan nata. Gawa dia? Kemudian daripada mati sekalian makhluk. Maka apa dia sekalian makhluk? Yakni benda yang sudah dijadi oleh Allah. Kemudian dibangkitkan dihidup segala makhluk kemudian pada mati sekalian makhluk. Gapo dia sekalian makhluk ni? Bayar pada segala makhluk. Daripada manusia. Daripada manusia. Dulu mati dah lah kubur. Pokok kita mati. Siuk sunat sangkala pertama mati habis. Masya tengok ni. Mati lepas pada mati. Maka Tuhan hidup semula daripada manusia. Dan jin. Hatu. Jin tu hatu lah. Kecek bahasa Melayu hatu. Bahasa Arab panggil jin. Sebab dia selindung daripada mata kita tak nampak dia. Sebab dia lu. Akhirat esok kita boleh tengok dia. Dia tak boleh tengok kita pula jin ni. Dunia ni kita tak boleh tengok dia. Ya lu enggak? Kalau kita boleh nampak nak jalan tak boleh. Duk tak pagar nampak apa beruk. Kadang-kadang nampak pintu nampak apa musai. Kadang-kadang nampak apa kucing. Tak boleh duk kita. Lu tu hai buka alam ni kan. Sabuk beruk mo tengok supaya orang sore kan setengah daripadanya nampak jin hok mo. Tengok nampak pun muka beruk. Tengok pun muka babi. Hak ni pun muka lembu. Jadi serabut beruk gak lu tu hai buka we tengok. Napa yak dirinyong kita nak berjalan pun payah dok tahu mami sebab tu Tuhan tak wi kita tengok. Ya banyak. Ya lu ya banyak. Tapi Tuhan tak wi tengok weh. Dah. Dan malaikat pun Tuhan bangkit juga. Dan segala binatang. Segala binatang pun Allah Taala bangkit semula. Bangkit supaya apa? Supaya nak soal tu yang guna binatang. Supaya fok ni duk belaga ayat. Tuan bakit ayat tu mula tanya, "Hei, tuan mu belaga mu sungguh dah?" Ya tu sungguh. Tuan belaga aku duk ambil duit tu lah buat judinya. Tuan pun bakitkan binatang supaya nak soal tu. Tuan hak duk ayat tu belaga ya sungguh dah. Bakitkan lembu belaga. Tanya lembu, "Tuan belaga mu apa kali?" Pas belaga mu sakit, pasti dia boleh judi dengan sebab munyak nak. Lembu tu royak gini-gini supaya Tuhan nak tahu kan persoalan. Tuan bakitkan lembu, bakitkan ayat lembu belaga ataupun bercapak jambuh duk main judi. Tuan bakit belaga. Bakit semula. Bakit sebagai nak soalkan persoalan sungguh ke tak sungguh. Nak saksikan dengan binatang-binatang. Dan dikeluarkan daripada kubur mereka. Dikeluar daripada kubur. Kubur mengekah weh. Mengekah gak hari bakit tu. Bakit bangun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula sekali kubur mengekah ialah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sapuh muka dia. Jibril pun turun daripada langit mai sapuhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi tanya kan,
Tanyakan Jibril, aina ummati, aina ummati. Nabi bangkit pak tanya umat lalu dah. Nabi nak mati, Nabi tanya umat. Tanya Aisyah tika duk tidur tahriboy tak ada tanya aina Aisyah, aina Fatimah, aina Ali, aina Sufyan, aina Utsman, tak ada tanya. Tak ada tanya menantu dia, tak ada tanya anak dia, tak tanya cucu dia. Tanya aina Husin, aina Hasan tak? Aina ummati, aina ummati. Dekat nak mati, Nabi tanya umat. Bawa bila bangkit daripada kubur, tanya Jibril. Jibril kata, Muhammad, mu nak minta tolong apa hari ni? Muhammad Nabi kata, aku tak ada nak minta tolong apa. Tapi aku nak tanya umat, aku duduk di mana sekarang? Hari nak mati, Nabi tanya umat. Hari ketika bangkit pun Nabi tanya umat. Tengok Nabi bimbing ke umat dia. Tapi kita ni tak ada sebut langsung selawat dah Nabi tak kan? Waliyazubillah weh. Kemudian daripada dihimpung bangkit manusia selepas pada mati pada manusia jin malaikat lepas tu keluar daripada kubur mereka itu kemudian daripada himpung segala suku-sukunya selepas pada himpung suku dah ya gini apabila malaikat tu siup pong dah fok-fok ni naik fokulat naik boceh dah maka suku-suku tu mai takut takut daripada tulang daripada daging mereka jadi takut jadi jasad semula lepas pada tu Allah Taala tiup roh carikan badan masing-masing. Hari bangkit tu siup sunat sangkala kedua tu pong tu dah. Badai hancur. Badai jadi baja tanah, tulang, dujung selebih apa semua tu dah. Piong mai takut. Tulang sebab tu Tuhan kata allan naqdira. Apa? Mun katanya allan naqdira apa dia? Allan najma'a izama. Bahasa tidak kuasalah kami nak hipungkan tulang-tulang. Mu sekolah tu kau kata aku tak kuasa tulang ni becek duk lenung tulang ni becek pas lebih lagi puah mati tengah udara mati tengah laktai di ikan pas tulang duk mana tak tapi dia kata allan najma'a izama bosa kami tak kuasa nak hipung tulang-tulang tu apabila siup sunat sangkala dah tulang tu kakak cari masing-masing mai takut semula lepas tu Allah Ta'ala malaikat tiupkan roh semula. Lepas tu gimana? Pergi kepada pandai masyarakat. Suku-suku akan terhimpung yang asli dah. Iaitu segala suku-suku yang sya'annya. Baca sya'annya dah. Suku-suku mana? Juzuk-juzuk ni. Kaki suku. Mati kan? Tulang suku. Pala suku. Masalah. Kemudian juzuk-juzuk yang asli. Segala suku-suku yang asli. Iaitu segala suku-suku yang sya'annya. Apa sya'annya? Kelakuan bagi suku kekal ia daripada awal kejadian hingga mati. Maka suun dia, sya'an dia, kelakuan dia daripada kekal hak daripada awal kejadian maka mari beripung klik jadi semula. Kalau manusia jadi rupa manusia semula maka roh dicari badan masing-masing dah kejadian hingga mati dan jikalau dipotongkan dia dulu daripada matinya sekalipun apa sekalipun yakni mari berimpung semula juzuk-juzuk yang asal itu yang sya'an dia tu lagu mana dulu maka ia berimpung mula walaupun orang potong orang cicir orang takir kita tak letong siapa pala duk jala tubuh duk nasta walaupun lagu tu ia akan mari berimpung semula weh nanti kata kejadian Allah kekuasaan Allah Ta'ala tu hingga mati dan jikalau dipotongkan dia akan suku-suku ni dulu daripada mati seorang sekalipun bersalahan yang tiada kekal seperti rambut dan kuku rambut kuku tu orang panggil benda tak kekal sekat tu dulu kami kata wallahu a'lam bukan itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim hadis sikit dah ni ada ngaji dah ngaji sikit Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu dan perkataannya perkataan yakni dalam satu hadis ayan hanilahu adakah aku ni adakah menunduk ia seorang saudara baginya bagi seorang ketika berjumpa tu kena tunduk belakang gitu kaya Rasulullah qal dan berkata Nabi la dak bukan lagu tu kita temu ngasang kita bukan siapa kita tu kena tunduk kita kena merendah daripadanya dak kerana Sayyidina Anas ia ada tanya Nabi ayan hanilahu adakah menunduk dan merendah ia seorang lahu baginya bagi al-akhi bagi saudara dia Nabi pun jawab la bukan lagu tu cumanya menjumpa jabat saleh lepas jabat saleh berdoa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tengok weh wa huwa dan ia hadisu Anas ni hadisun hasanun hadis hasan kama zakarnahu seperti mana kami royak akan dia akan barang akan hadis walam ya'ti lahu dan tidak datang baginya bagi hadis si Anasin hadis bagi Anas tu tidak datang mu'aridatun
yakni perkara yang meletengi dan perkara yang meletengi dan menggalengi. Makna kata hadis Sayyidina Anas, mana hadis Anas? No, hadis Sayyidina Anas dulu. Ya Rasulullah, ar-rajulu minna yulqi ataupun yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu qala la. Qala afayaltazimuhu fayuqabbilu qala la. Hadis tu. Kama ni hadis bagi Anas yang diceritakan akan dia tu tak ada baginya saat negara. Mu'aridun, perkara yang meletengi, yakni perkara yang menggalengi. Fala masira ila mukhalafatihi, maka tidak jenis terjadi ila mukhalafati kepada menyalahi akan dia akan hadis Anasin. Apabila tak ada mu'arid, tak ada perkara meletengi, perkara yang kedatangi, perkara yang menyekati, maka hadis bagi sana Anas tak adalah tak terjadi kepada kita kena menyalahi akan dia. Tak ada kena menyalahi lah sebab benda hadis ni tak ada hadis dia lain yang meletengi, hadis-hadis lain menggalengi. Wala yughtarra bikasrati man yaf'aluhu mimman yunsabu ila ilmin aw salahin wa ghairihima min khisalil fadli. Tengok. Wala yughtar, dan pula tidak ditertipu. Tak ada kena tertipu kita ni. Hadis Sayyidina Anas ya ada apabila kita pergi jumpa seorang tak ada kena buat gini weh. Jumpa salah tak ada kena buat gitu. Walaupun kata orang ni tok guru, orang ni syekh, orang ni orang besar, tak ada kena sunat kita gini. Kerana hadis Sayyidina Anas Nabi nana, Sayyidina Anas tanya dah pada Nabi, ar-rajulu minna, seorang laki-laki daripada kami, yalqa akhahu aw sadiqahu ayanhani lahu, adakah kuna tunuk? Nabi kata la. Kama ni walaupun ulama, walaupun orang besar-besar banyak orang, apabila anak murid tu pergi jumpa dengan tok guru, dia tunduk sikit dengan tok guru. Itu walaupun benda tu tak ada kena tertipu. Jangan kita tertipu dengan perbuatan orang-orang yang lebih ataupun orang-orang ustaz kan masa tengok. Wala yughtarru, dan tidak ditertipu. Bikasrati man, dengan perbuatan yang banyak ataupun dengan banyak bagi mereka, ya fa'aluhu, yang memperbuatlah ia man hu akan dia akan gapa han yadh-dhahri, buatkan tunduk belakang sana. Ramai orang buat tunduk belakang, jumpa dengan orang besar, jumpa dengan ayub, jumpa dengan tu tunduk kepala sikit, tunjukkan belakang. Walaupun banyak perbuat akan dia tu oleh orang mereka, dengan banyak perbuatan mereka, jangan engkau tertipu. Mimman yungsabu, daripada mereka. Man yaf'alu tu siapa dia? Bayar pada man. Mimman yungsabu, daripada mereka yang dibangsa akan dia. Ila ilmun, orang yang ada ilmu. Au salahin, ataupun dia tu orang yang soleh, orang yang baik. Wa ghairihima, ataupun lain daripada kedua daripada orang yang alim dan soleh. Jangan buatlah, jangan tertipu. Daripada orang dibahasa pada ilmu ataupun solah orang baik, wa ghairihima min khisalil fadli, daripada bagai-bagai perkara-perkara yang terlebih. Jangan mudah tertipu. Kita buat curuk cara Nabi. Walaupun dia mau tunuk, kita tak usah tunuk lah. Jabat salah kita berkucuk, nak kucuk tangan pun kita kucuk. Tak usah kucuk pun tak ada apa. Nah, fa innal iqtida innama yakunu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan sesungguh ikutan itu bahasa ada. Sesungguh adalah ia al-iqtida ni bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Masalah ikut dan tiru, kita tiru cara Rasulullah. Jangan duk tiru cara orang lain. Walaupun tengok setengah-setengah dah. Tengok daripada tarikat saat itu anak murid mai sujud kaki. Hak ni dibatalkan dah. Banyak daripada tarikat tengok hak kuat-kuat tu ngatik. Ngatik pegang tangan la ilaha illallah. Pegang tangan gitu kau. La dah Allah. Dah. Lepas tu pergi sujud kaki tu. Ini ma bisir, ma bijud. Hak ni kufur. Pada kata gitu tunduk itu pun Nabi takwil. Takut jadi punah akidah kita. Sebab tu kalau tengah banyak daripada orang-orang yang alim, orang yang pandai buat macam ni, maka jangan kita duk turut. Walaupun benda ni kita nak tengok cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku dah tuliskan mari kita wallahu a'lam dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amaka fi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika. Allahumma shalli. Allahumma aghnina bil Allahumma inna Rabbana atina fid dunya hasanatan walhamdulillah. Al-Fatihah. InsyaAllah. Boleh. Tadi juga